Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Salawat serta salam atas Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah pada pagi ini kita sambung surah yang ke-6, itulah surah Al-An'am dari ayat 69, insya-Allah. InsyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai'in walakin dzikra la'allahum yattaqun. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, puji dan syukur sekali lagi bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan empunya sekalian alam, yang sewajibnya bagi setiap makhluk dia tunduk dan patuh kepadanya. Dialah satu-satunya yang mencipta, dialah satu-satunya yang mentadbir dan berkuasa, dan dialah satu-satunya yang berhak untuk diabdikan diri kepadanya. Selawat dan salam atas Nabi junjungan kita, kekasih kita, yang disanjungi, yang disayangi, yang dirindui, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya, yang bukan malaikat tapi manusia, yang menjadi contoh teladan buat umatnya, yang mengajarkan kepada umatnya apa yang baik untuk mereka dan mengelakkan apa yang buruk dari mereka, memberikan khabar gembira dengan syurga, memberikan peringatan dengan neraka. Juga selawat ke atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia di atas sunnahnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ayat yang kita baca hari ini adalah ayat yang penting, iaitulah sambungan kepada cerita semalam. Cerita semalam penting, dan hari ini sambungan kepada cerita tu. Apa dia cerita semalam? Cerita semalam berakhir dengan ayat 68, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina." Dan apabila kau melihat orang-orang yang memperkatakan dengan cara mencaci atau mengejek ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka. Hatta yakhudu fi hadithin ghairi,
sehingga mereka tukar topik dia, cerita benda lain. Dan sekiranya syaitan jadikan kamu lupa kepada perintah ni, lalu kamu duduk dengan dia, kamu pun pergi duduklah dengan dia. Pasal syaitan buat kamu lupa, jangan duduk dengan orang-orang macam ni. Ataupun syaitan tipu kamu, dia nampakkan kamu golongan ni baik untuk duduk bersama. Fala taq'ud ba'da dzikra. Maka setelah kamu sedar, datang kepada kamu perintah Allah, datang kepada kamu peringatan, jangan lagi kamu duduk dengan mereka. Siapa dia tu? Orang-orang yang zalim. Jangan duduk dengan orang-orang yang zalim. Wa ma 'alal ladzina yattaqun. Sambungan dia hari ni, wa ma 'alal ladzina yattaqun. Dan tidaklah ada tanggungjawab sedikit pun atas orang-orang yang bertakwa mengenai dosa orang-orang kafir yang mengejek-ngejek itu. Jadi kalau kamu lari daripada dia, maka tidaklah kamu bertanggungjawab dengan apa yang dia kata, pasal kamu lari daripada dia. Tapi kalau kamu duduk dengan dia, kamu telah melanggar perintah Allah dan kamu bertanggungjawab. Kalau kamu duduk situ, kamu kena tanggungjawab. Pertahankan ayat Allah, betulkan apa yang dia kata salah, ataupun kamu kena lawanlah dia. Pasal apa? Kamu nak pergi duduk dengan dia, kena pertahankan ayat Allah. Tapi kalau kamu tak nak, kamu lari daripada dia. Kalau melari daripada dia, wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabim. Kamu telah patuh perintah Allah, yang mana Allah kata jangan duduk dengan mereka. Bila kamu patuh pada perintah Allah, maka Allah tidak akan mempertanggungjawabkan apa yang mereka tak kata kepada kamu. Walakin dzikra la'allahum yattaqun. Akan tetapi kewajipan orang-orang Islam ialah mengingati larangan Allah itu supaya mereka bertakwa. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, perintah Allah ni agar jangan duduk dengan orang yang zalim. Satu. Perintah Allah ni juga jangan duduk dalam orang dan bersama dengan orang-orang yang mempersendakan ayat-ayat Allah. Perintah Allah ni supaya jangan duduk dengan orang yang bercakap dalam agama di atas hawa nafsu juga termasuk. Ada satu lagi ayat yang lebih kurang macam ni, yang merujuk jangan duduk dengan orang-orang munafik. Wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum. Ayat ni dalam juzuk yang kelima ada satu lagi ayat. Allahu akbar. Alladhina yattakhidhuna al-kafirina awliya yabtaguna 'indahum al-'izzata fa innal 'izzata lillahi jami'an. Wa qad nazzala 'alaykum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yastahza'u fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idza mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Kita tunjuklah ayat ni mudah sikit. Ayat ni kita akan kembali kepada ayat surah Al-An'am ni. Sekarang ni kita pergi kepada surah An-Nisa ayat 140. Ayat 140. Allah Ta'ala kata wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha. Telah turun kepada kamu, kata Allah, sesungguhnya Allah telah pun menurunkan kepada kamu perintah dalam kitab Al-Quran itu larangan Allah diingkari
dalam satu majlis tu ayat-ayat Allah diingkari, wa yustahza'u biha, diejek, fala taq'udu ma'ahum, jangan kamu duduk bersama dengan mereka, hatta yakhudu fi hadithin ghairi, sehingga mereka masuk kepada persoalan lain. Sebab kalau kamu duduk juga, innakum idzam mithluhum, kamu sama dengan mereka. Dan innallaha jami'ul munafiqin, Allah Ta'ala kata Allah akan kumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Dan orang Islam yang duduk dengan orang kafir ni jadi munafik lah. Nah, orang kafir sedang ejek ayat Allah, dia pergi duduk sekali. Apa status dia? Munafik. Pasal Allah Ta'ala kata sama je mu dua orang tu. Innakum idzan mithluhum, mu dengan orang yang ejek tu sama je. Walaupun kamu Islam, orang yang ejek tu kafir, kamu duduk sekali dengan dia, mu sama dengan dia. Innallaha jami'ul munafiqin, Allah kumpulkan orang munafik, wal kafirin, dan orang kafir, fi jahannam jami'a, dua-dua tu duduk dalam neraka jahannam. Clear cut Allah Ta'ala sebut. Jangan duduk bersama dengan orang-orang yang menjadikan ayat-ayat Allah sebagai ejekan dan mainan. Banyaknya orang Islam lupa ayat ni. Dia boleh duduk dalam satu majlis, dia boleh duduk bersama dengan orang-orang yang memperlekehkan dan mempermainkan ayat-ayat Allah. Oh, bahaya. Ni Allah Ta'ala kata jelas, clear cut dalam ayat ni. Orang munafik dengan orang kafir, dua-dua Allah Ta'ala akan campur dalam neraka. Innakum idzam mithluhum, mu serupa je dengan dia. Pasal mu duduk dengan dia, kamu serupa je dengan dia. Jadi menjadi satu kewajipan orang-orang yang beriman supaya menjaga kesucian agama mereka. Dan jangan sekali-kali bersekongkol, bahasa kita lah, bersekongkol, cenderung hati, duduk bersama dengan orang-orang yang kafir, yang mengejek agama Allah. Sebab tu kita ni kadang-kadang Allah Ta'ala bagi kehinaan pasal apa? Bukan kita masalah, cuma kita pergi duduk dengan yang bermasalah. Selamanya Allah Ta'ala tak bagi kemuliaan. Betul tak? Allahul Musta'an. Kemudian muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kadang-kadang sampai satu tahap hak ni orang kafir memperlekehkan ayat Allah. Zaman lah ni orang Islam sendiri memperlekehkan dan mempermainkan ayat-ayat Allah. Macam mana? Allah Ta'ala tak bagi duduk dengan orang kafir yang memperlekeh. Padahal duduk je. Yang memperlekehkan tu siapa? Orang kafir. Kalau mu duduk dalam tu, kamu serupa dengan dia. Ni opak kita ni menjadi masalah. Bukan pak kita lah, zaman sekarang ni kita sebut. Yang menjadi masalah, orang Islam sendiri yang ejek. Bukan orang kafir lagi dah. Kalau orang Islam sendiri yang ejek, dia tidak jadi munafik lagi, dia dah pindah jadi orang kafir. Habis. Kita dah baca dalam surah At-Taubah, kita ingat tak? Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan ayat-ayat Allah dan Rasul dia kamu buat main-main? La ta'taziru, jangan bagi alasan. Qad kafartum ba'da imanikum, kamu telah kufur setelah iman. Jadi dia berkata, ni mula ni ustaz nak mengkafirkan orang. Ini ayat Allah, bukan masalah mengkafirkan orang. Masalahnya menyatakan apa yang Allah Ta'ala bagi tahu dalam Quran yang boleh menyebabkan seseorang itu kafir, ialah salah satunya orang ni mengejek, memperlekehkan ayat-ayat Allah dan mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Mengejek, memperlekeh ni kadang-kadang bukan dengan caci maki. Nah, kadang-kadang cukup dengan seorang mukmin itu mengatakan sesuatu yang tidak layak bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia caci maki, memang confirm lah kafir dia lah dia. Orang yang caci maki Nabi ni atau caci maki agama ataupun mempermainkan ayat-ayat Allah, maka Allah Ta'ala kata dia telah kufur setelah iman. Jadi jangan dipandang lekeh percakapan, dan jangan dipandang lekeh sifat duduk bersama. Saya tak kata. Memang kamu tak kata, tapi kamu bersama dengan orang yang kata. Bahaya. Nak jawab lagu mana di hadapan Allah? Sebab tu saya dalam bab politik ni kan, sebagai contoh lah, kita lah ni kecenderungan banyak politik lah. Tak boleh lawan belaka Tuan Guru ni Abdul Aziz. Saya dulu kaki ceramah. Ayah saya dulu memang minat ceramah. Dia bawa anak-anak habis dulu kan, memang bawa anak-anak ni bawa pergi ceramah. Pergi stadium Kota Baru saya pergi. Stadium Perdana pergi. Dia kan stadium ramah gitu ceramah. Tuan Guru ni Aziz ni biasa hak belakang sekali, last sekali dia baru dia cakap. Sebab kalau dia cakap awal orang balik, orang nak dengar cakapan dia. Kita pun semangat lagi dengar. Orang lain akan cakap bab politik, tapi sampai bab dia, walaupun dia atas pentas politik, cakap dia tentang agama. Kita ni makhluk Allah, kita ni begini, kena taat, begini. Dia tahu di kalangan orang-orang yang duduk sekeliling tu, ada orang datang non-Muslim, tapi dia datang kerana kecenderungan politik. Tapi dia ni pergi ziarah kuih, pergi ziarah gitu, gini-gini. Cakap dia dalam cerita dia, kita semua ni sama, asal-usul kita semua anak Adam alaihissalam. Jadi dia ayat bahawa kita semua ni asal-usul kita Nabi Adam alaihissalam, supaya orang sedar kewajipan mereka kembali kepada pencipta. Cuma jauh mana orang dengar atau tak dengar itu, cuma pendekatan dia tu jarang dah kita nak jumpa lah ni. Itu dah bab politik. Kalau bab lain daripada politik, bab agama, bab dari soal agama lebih spesifik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kadang-kadang orang yang dia menghina agama ni bukan dengan, sebab tu saya kata, bukan dengan caci maki, tapi dengan mendatangkan benda yang tidak ada dalam agama. Turun ayat Quran, dia kata sebenarnya ayat ni tak layak untuk kita guna. Quran ni, sahabat-sahabat ni, dia boleh baca Quran sebab tubuh dia mantap, kuat. Kita ni tak boleh baca ayat Quran, tak boleh panah. Bui satu zikir pun tak boleh nak tanggung dah. Macam mana nak berzikir dengan Quran? Ada cakap macam tu. Apa hukum orang cakap macam tu? Apa hukum? Ditanya jawab agama. Tapi bukankah perkataan itu bertentangan dengan apa yang Allah Ta'ala kata? Bukankah perkataan itu bertentangan dengan hak Nabi suruh? Nabi suruh iqra'ul Quran. Nabi kata bacalah Quran. Mari dia, bukan kita tak boleh baca, kita tak mampu nak baca. Sebab kita Quran ni berat Quran. Sahabat tak apalah dia zikir, dia Quran 30 juzuk. Kita ni beri satu perkataan Allah pun tak ada nak tanggung dah. Belak. Apa hukum kita kecek lagu tu? Bila orang tanya, kenapa zikir hak ustaz ajar tak sama dengan hak Nabi ajar? Sallallahu alaihi wasallam. Dia pun jawab, Nabi tu tak apa sebab dia ni sampai ke tahap tamkin, kemah Nabi ni, kemah. Sahabat-sahabat pun sebab tu guru dia tu Nabi, tamkin. Dia boleh ambil hak Nabi ajar, dia boleh terima hak Nabi. Kita ni tak mampu. Sebab tu kita ambil hak tidak Nabi ni, pasal kita tak mampu nak ambil hak Nabi. Ya Allahu Akbar. Bapa kecek lagu tu.
Nah, berapa kecek lagu tu? Sepatutnya kita nak berusaha sama dengan Nabi. Sebab Allah Ta'ala kata, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pada Rasulullah tu contoh teladan yang baik. Kalau kita belajar hadis pun sebenarnya Nabi SAW ajar benda sederhana. Mu kata tak mampu, hak mu rakyat tu lagi berat daripada hak Nabi ajar. Nabi tak pernah ajar zikir sejuta. Ajar zikir sejuta, mana lagi berat. Nah, Nabi tak pernah ajar pun zikir banyak-banyak ni. Nah, dia mari, hak ni kena sejuta, ni kena 10,000, hak ni kena 100,000. Pas mula kata berat. Mari seorang ustaz pula siapa tu, dia kata, orang tanya, apa hukum orang gila tu dia anggap wali? Dia kata jangan marah, jangan takwil. Orang tu dia bagi majzub. Majzub ni orang hak ditutup akal dia, ditarik akal dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dia dah sampai satu level, jadi Allah tarik akal dia, dia jadi macam orang gila. Lepas tu kita nak dah semua, kita nak dah kalau gitu kita ngaji siapa tahap gila nak. Mana ada orang nak? Mustahil. Pakai baju tak pakai baju, pakai seluar pun duduk tu betul tak betul wali majzub. Baik, kita tanya soalan, kamu anggap hak ni wali tahap tinggi, mu nak dak beramal siapa jadi gitu? Tak nak. Kalau tak nak, kenapa guna dia? Apa gunanya? Kita ni kalau tahap wali tu tinggi, kita nak siapa tahap tu juga. Pasal apa? Sebab Nabi SAW kata, kalau minta syurga, minta yang paling tinggi. Kita nak masuk syurga paling tinggi sekali. Hak nak masuk cita-cita lah, hak boleh tu tak tahu. Ni dak, kalau betul dia wali majzub gila tahap tinggi, maknanya kamu kena ada cita-cita nak jadi gila juga, baru betul. Baru betul dakwaan dia tu. Nah, sebab kita nak siapa? Kalau dia majzub ni level tinggi, masuk syurga pun tahap tinggi. Jadi kalau kamu nak masuk syurga tahap tinggi, kena jadi gila seperti dia. Bolehkah kita terima ajaran macam tu? Tak boleh. Tak ada seorang pun daripada sahabat Nabi dulu jadi gila sebab beramal. Pas kita nak tolak mana hadis Allah Ta'ala ni beri akal kepada kita sebagai nikmat. Ayat Quran la'allakum tadhakkarun la'allakum ta'qilun. Ayat Quran tentang berakal. Inna fi dhalika la'ibratan liulil absar. Orang yang ada akal. Allah Ta'ala puji orang yang ada akal. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat orang berilmu. Mana kita nak letak ayat dan hadis-hadis sokong kepintaran dalam Islam, tiba-tiba kita kata hak orang gila tu hak level tinggi. Pelik mikir lagu ni. Tapi dia pula boleh pula ajar benda-benda hak karut, tak apa pula. Jadi saya kira orang macam ni pun kita tak boleh duduk bersama dengan dia. Fala taq'udu ma'ahum. Jangan duduk dengan dia. Pasal ni termasuk daripada memperlecehkan. Kalau tadi memperlekehkan, ni memperlecehkan ayat-ayat Allah. Maknanya bahasa je, kita tak pandai lah ayat. Mana bila mu ayat lagu tu, Quran ni mu tak saya pakai lah. Hadis Nabi ni mu tak saya pakai lah. Mu nak pakai tu guru mu lagi. Pada saya orang macam ni pun, fala taq'udu ma'ahum. Jangan duduk dengan dia. Sehinggalah dia ni tukar topik dia kembali kepada Quran, kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan duduk bersama. Sebab fitnah ni kadang-kadang kita tak tahu. Nah, kita orang awam dengar je ustaz tu rakyat. Penampilan apa okey, pengikut pula ramai, follower dia. Kalau kita tengok komen-komen follower ni, Allahu Akbar. Semoga Allah melindungi ustaz, tuan guru. Padahal ayat dalam hak dia rakyat betul-betul menyalahi Al-Quran dan juga As-Sunnah. Pak kita ni tak siapa lagi akak orang gila jadi wali ni. Pak kita ni lah, walaupun bunyi kefahaman tu ada, tapi tak ada lagi lah tokoh gila dianggap wali. Tak ada lagi orang ambil orang gila nak dengan seluar pendek tak pakai baju letak atas mimbar, isap rokok pergi cium tangan, macam kita tengok dalam video tu lah. Tak ada lagi lah tempat kita. Tapi
di jiran kita ada dah. Bukan seorang, 2 orang, 3 orang, berapa orang. Digelar wali majzub, dipanggil wali majzub. Wali majzub, orang yang ditutup akal dia. Kalau dah sampai satu level, maka Allah Ta'ala pun tutup akal dia. Jadi tu nampak gila, kadang-kadang gila tu. Kalau dia kecek betul, kadang-kadang betul. Lepas tu kejap-kejap gila. Cuma ngaji tanya orang sekretari kan. Memang gitulah sifat orang gilanya. Mari kadang-kadang betul, kadang-kadang tak betul. Tanya dia kecek betul orang gila ni. Betul tak? Mari yang dia tu tak makan ubat kat tu keluarlah hak tak betul dia tu. Mari pak kira kita, inilah wali. Yang suka kat orang, yang suka kat orang. Allah Ta'ala suka kebersihan. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Nak letak mana ayat Allah Ta'ala suka kepada kebersihan? Dia pun kata bersih ni warga dalam. Mana suka hak bersih dalam ke bersih luar. Seolah-olah dia buat satu kelaziman. Siapa hak bersih dalam tak bersih luar, siapa bersih luar tak bersih dalam. Orang hak bersih luar ni insya-Allah bersih juga dalam. Daripada orang hak kotor di luar boleh tentu lagi kotor di dalam. Betul lah kita kata boleh jadi dia gila tapi hati dia suci. Betul. Tapi Allah Ta'ala suka hak orang hak betul dalam yang betul luar. Bersih hati dan bersih penampilan. Sebab apa? Contoh dia siapa? Contoh dia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersih hati, bersih penampilan. Wuduk 5 kali sehari. Sugi 5 kali sehari. Pakai baju comel, minyak wangi pakai semua. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersih penampilan luar dan juga batin. Inilah contoh kita kena cari tu. Ini dia cari orang gila buat apa? Pelik. Jadi oleh kerana audio kita ni banyak orang Islam dah, kita kena pesan jangan duduk bersama orang-orang Islam yang bermasalah. Dan juga jangan duduk bersama dengan orang kafir yang juga bermasalah. Itu nak duduk mana? Carilah kumpulan-kumpulan orang-orang atau jamaah ataupun halaqah yang mana di dalamnya memuji Allah, memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperkenalkan syariat Allah dengan baik, memperkenalkan sunnah Nabi, mengajak manusia beramal dengan sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni hak sebenarnya hak kita nak cari. Hak kita nak. Jangan pergi duduk dengan hak benda-benda pelik kah. Orang kita ni suka benar benda-benda pelik. Benda pelik ni boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Orang sihir pun boleh jadi yang pelik ni. Hak tentu sah dah betul Quran dengan As-Sunnah. Tapi tak fikir kita di akal. Orang boleh jawab Nabi, hak Nabi buat ni berat tak erak kita. Mana Nabi? Kalau gitu gak tak ada guna lah Allah Ta'ala hantar Rasul. Supaya hak Nabi tu baik Allah hantar malaikat lalu. Allah hantar malaikat tu hajar. Baru sabar. Dia tak apalah dia malaikat. Kenapa Allah Ta'ala utuskan Rasul dia dari kalangan manusia? Supaya umat dia dari kalangan manusia rasa, aku boleh ikut dia. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum. Tidaklah kami utuskan Rasul melainkan dengan lisan kaum dia untuk menerangkan. Nabi itu manusia untuk manusia, diikuti oleh manusia. Dan Allah Ta'ala dah tahu dah. Kalau dikata kita tak erat, tak mampu, Allah Ta'ala tahu dah lebih pada mung lagi. Allah Ta'ala tahunya. Sebab tu Allah Ta'ala kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau benda ni tak mampu, dulu lagi Allah Ta'ala tak ajar. Pasal apa? Allah lebih kenal manusia daripada mu. Dia hak cipta manusia. Nak tak mana ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Seolah-olah Nabi ajar ni tak mikir kepada umat akhir zaman. Nak ayat lagu tu ke? Nabi ni tak mikir umat akhir zaman dia tak reti nak ikut hak dia ajar.
Nah, ya Allah Ta'ala ni tak tahu bahawa umat akhir zaman ni jadi lemah. Tak boleh ikut hak Nabi ajar. Kena buat amalan baru pula, hak lain, hak sesuai dengan dia. Kamu nak kata mu ni sama taraf level dengan Rasul. Bahawa mu boleh royak kepada pengikutmu amalan ganti kepada sunnah Rasul. Ni bahaya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Cerita bahaya gapo? Bahayanya ibadah bid'ah berbanding maksiat. Benda bid'ah ni payah nak taubat. Dalam sangkaan dia, inilah benda betul. Ahli maksiat, dia tahu dah, dia salah. Cara mudah kita fikir, kita faham, ambil ginilah. Orang hak datang satu titah diraja, dia pergi buat titah lain. Mana lebih berat orang hak menyaingi titah raja dengan orang yang tak ikut titah raja? Orang tak ikut ni sekadar dia tak ikut lah, dia gugur. Dia orang yang tak ikut titah, tapi dia tak mencabar raja. Raja tak marah mana ni? Pasal apa? Marah tu marah tak ikut je. Bapa mu tak ikut? Aku tak gerak, tak mampu. Tak buat tak apa hak Tuhan suruh. Ni dak pergi buat hak lain daripada Tuhan suruh. Seolah-olah nak rayaknya dia ada kuasa untuk menitahkan seperti mana raja bertitah. Oh, hak orang lagu ni di sisi dunia pun kita kata salah dah. Apatah lagi pada Allah. Orang yang sanggup rekod amalan palsu ni lebih berat mudarat dia daripada orang yang tak buat amal. Pasal apa? Orang yang tak buat amal ni sekadar dia ni tak ikut perintah. Tapi kalau orang yang buat amalan palsu, dia pergi rekod pula, maka dia letak diri dia ni setanding dengan Rasul. Pasal apa? Rasul je boleh hajar amalan kat umat ni. Pas kalau dia boleh ubah ayat Allah, lagi berat. Seolah-olah dia ni sama level dengan Allah yang boleh buat syariat. Hukum-hukum hak dia boleh rayak gitu begini, hak Allah Ta'ala kata. Hak Allah Ta'ala tak kata, dia kata seolah-olah dia ni letak diri dia sama level dengan empunya syariat. Sebab tu bahayanya benda ni lebih daripada maksiat. Orang maksiat tak ada orang agama puja, orang tahu dah ni kaki judi. Oh ni kaki zina. Ni kaki rasuah. Tak ada orang pun angkat dia di masjid, letak di atas mimbar. Tapi benda-benda yang menyelisih agama yang bersifat kulit dia agama. Kulit dia agama. Orang ni gila pun dia angkat atas mimbar. Sebut perkataan menyelisih syariat pun orang letak atas mimbar. Royak benda hak Nabi tak ajar pun orang letak atas mimbar. Ini bahaya. Tak ada orang nak pergi akad ni. Ambil ahli judi, mu tolong bagi khutbah kat kami satu ahli judi. Tak ada. Mu tolong ajar kami curi atas mimbar masjid. Tak ada. Orang tak angkat ahli maksiat jadi pemimpin. Tapi mari ahli bid'ah yang menokok nambah syariat, yang mendatangkan kebohongan lalu dipakaikan dengan pakaian syariat. Lalu orang pun ambil letak atas mimbar. Lepas tu ramai orang ikut dia. Inilah musibah dia. Yang ulama sebut kenapa bid'ah lebih berat daripada maksiat. Tapi golongan hak begini, cara dia ialah jangan bagi dengar perkataan bid'ah ni tak seroyak lah. Oh, sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit bid'ah. Yang kata bid'ah tu Nabi. Sebab Nabi ajar lawan kepada sunnah dia adalah bid'ah. Nabi kata alaikum bisunnati, hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, dan sunnah khalifah yang diberi petunjuk setelahku. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhilah kamu
perkara-perkara yang baru yang direka-reka dalam agama. Fa inna kullah muhdatsatin bid'ah. Semua yang direka-reka dalam agama tu bid'ah. Nabi hak kata. Jadi bila orang sebut bid'ah ni, sebenarnya dia ni sedang guna perkataan hak Nabi guna. Tak. Allahul musta'an. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan umat ni dan memandu umat. Banyak lagi kerja kita. Kita minta para orang yang mendengar, ahli-ahli yang faham tentang sunnah, kita kena nak tekan minyak sikit lagi dalam usaha dakwah ni. Setiap orang mesti berusaha untuk dakwah. Paling-paling sebarkan kuliah-kuliah, bagi kepada grup-grup keluarga, masuk dalam media sosial, mana yang mampu tu. Anak-anak kita pun kita ajak tolong forward ke mak ni hak ni, tolong forward ke ayah ni hak ni, tolong forward ke grup-grup begini. Tak faham pun tak apalah, tolong forward pun tak apa. Pasal apa? Nak sebarkan sunnah. Di akhir zaman ni sangat mencabar, sangat-sangat mencabar. Jadi jangan duduk bersama dengan orang yang mempersendakan ayat-ayat Allah. Tu poin kita. Jangan duduk bersama dengan orang yang mempersendakan ayat-ayat Allah. Walaupun sifat pakaian dia menampakkan seperti orang-orang yang beragama. Dan inilah juga beza orang alim dengan orang ahli ibadat. Orang ahli ibadat ni dia suka buat ibadat, tapi tanpa ilmu. Mana je orang ajar buat ibadat, dia buat. Pasal dia suka buat ibadat. Ramai orang ahli ibadat, orang ajar zikir ni dia pun nak buat pasal dia suka ibadat. Orang ajar buat cara macam ni dia pun buat pasal dia suka ibadat, niat dia baik. Tapi beza dengan ahli ilmu. Orang ahli ilmu dia minat ibadat juga, tapi sebelum dia beramal, dia tapih dulu hak mana betul, hak mana salah. Ni beza ahli ilmu. Orang ajar dia ibadat, tunggu dulu kita cek ada tak dah hadis Nabi ajar macam ni. Tak ada. Mana hadis ni? Bagaimana amal? Tok guru saya ajar. Ada tak hadis sahih berkaitan dengan isu yang sama? Ada. Nabi ajar gini-gini. Saya nak buat hak Nabi lah, sebab Nabi lebih afdal daripada tok guru ni. Dan Nabi adalah jalan yang benar menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang berilmu sifat dia macam tu. Sebab tu jauh beza antara orang berilmu dengan orang yang beribadah. Fadlul alimi 'alal 'abidi. Kelebihan orang yang berilmu atas orang yang beribadah seperti bulan purnama yang cerah di malam hari berbanding dengan kilap bintang yang berkelip di langit. Tu kalau ibadat dia betul. Kalau ibadat dia salah, langsung tidak diterima, malap terus. Bukan bulan, bukan bintang dak, gerhana terus. Tak ada cahaya. Pasal apa? Pasal amalan yang tidak bersumberkan kepada petunjuk Al-Quran dan juga As-Sunnah, maka amalan tersebut ditolak. Kita tak pertikah tok guru tu kalau betul ada, dia kata hak tok guru ajar pun datang daripada sunnah juga. Okeylah. Cuma datangkanlah bukti betul-betul dia daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Gitu cerita dia. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kata dalam ayat 70, wa dzaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwa. Apa maksud dia? Tinggalkanlah, jauhkanlah diri dari orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai permainan dan hiburan. Macam kena atas batang hidung terus. Mana-mana orang yang menjadikan agama mereka sebagai permainan dan hiburan. Dia bukan nak tahu hak betul pun. Saja nak royak, nak kecek. Orang royak, orang jadi ustaz, dia nak jadi ustaz juga. Orang ngajar agama, dia ngajar agama juga. Orang buat apa tu TikTok, dia buat TikTok juga, main agama. Okey? Agama ni pada dia hanyalah permainan dan hiburan. Allah Ta'ala kata apa? Tinggalkan orang macam ni. Ni yang kita dah ajar banyak kali ni, profiling. Allah Ta'ala tak sebut nama,
Allah Ta'ala sebut ciri-ciri. Tinggalkan orang yang mana? Yang menjadikan agama ni sebagai permainan dan hiburan. Ini sifat dia, ciri dia. Siapa pun mari, level mana pun dia, anak tok guru ko, anak tok syekh ko, dia sendiri pun tok guru dan tok syekh, tiba-tiba sifat hak dia sebut tu menjadikan agama ni seperti permainan dan hiburan. Suka hati dia je sebut, main bantai ikut selera je, hawa nafsu. Maka orang macam ni tinggalkanlah dia. Kalau dia kafir, memang layaklah dia buat gitu sebab dia kafir. Lagi patut kita tinggal. Orang Islam sekalipun, kalau ada ciri macam ni, tinggalkanlah dia. Allah Ta'ala suruh tinggal. Jangan duduk bersama mereka. Dengan orang-orang yang zalim ni, jangan duduk bersama mereka. Sehingga mereka tukar topik. Kalau kamu tinggal, kamu tidak akan dipertanggungjawabkan dengan apa yang mereka kata. Tapi kalau kamu duduk, kamu kena tanggungjawab. Dan Allah Ta'ala kata, tinggalkanlah orang-orang yang mana mereka ni menjadikan agama sebagai hiburan dan mainan. La'iban wa lahwan, permainan dan hiburan. Wa gharrathumul hayatud dunya, dan mereka pula telah diperdayakan oleh kehidupan dunia. Maknanya dia main-main agama, kemudian dapat keuntungan dunia. Diperdayakan oleh dunia. Main kepada agama dan diperdaya dunia. Makin dia mainkan agama, makin Allah Ta'ala bagi nikmat kat dia. Dia pun rasa dia betul. Pasal apa? Dunia menipu dia. Dunia tu apa? Pangkat, puji, harta, pengiktirafan. Orang tu kata betul, orang ni kata betul. Padahal dia ni main agama. Maka dia ditipu oleh dunia dia. Mari follower pula ramai, awak like, bagus ustaz, tokeh ustaz, like, share, begini. Padahal dia kata, dia tahu tak ada sandaran dalam agama. Tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, yang ada daripada hawa nafsu. Tapi dunia menipu dia. Wa dzakir bih, maka peringatkanlah dengannya. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Kalau nak selamat, bandingkan hak tu dengan Quran. Peringatkan dengan Quran. Apa Quran kata? Antubsala nafsum bima kasabat laysa laha min dunillahi waliyyun wala syafi'. Quran kata apa? Supaya tiap-tiap diri di akhirat tidak terjerumus ke dalam azab dengan sebab apa yang telah dia usahakan. Antubsala, dia panggil di sini tidak terjerumus. Tidak terjerumus ke dalam azab. Okey. Dalam tafsir disebut tubsala di sini, kata di Ibnu Abbas, ai tuslama, diserahkan. Orang itu diserahkan. Tadah. Ada kata tuftadah. Mana orang ni dibongkarkan apa yang dia amal. Tuftadah. Dulu dia ada dunia, dibongkarkan apa yang dia amal. Ingatkanlah dengan Quran bahawa dulu dia ada dunia, dia buat tu akan dibongkarkan oleh Allah di hari akhirat. Ingatkanlah dengan Quran bahawa apa hak dia buat tu lain akan dibongkarkan oleh Allah di hari akhirat. Tu bersalah nafsun. Ada riwayat lain kata, ada kata tuhbas. Tu bersalah nafsun, satu nyawa tu dihalang dari kebaikan disebabkan apa yang dia buat di dunia dulu. Qala Murrah wa Ibn Zaid tu'akhad, dihukum dengan sebab apa yang dia. Maknanya semua pentafsiran tu merujuk kepada ingatkan kepada mereka bahawa jiwa itu akan binasa di hari akhirat
disebabkan sifat mereka duk ejek-ejek tu, mereka akan binasa di hari akhirat. Laisa laha min dunillahi waliyyun wala syafi', yang mana tidak ada pun selain dari Allah yang boleh melindungi dan memberi syafaat kepada mereka. Selain daripada Allah, tidak ada yang boleh menjadi pelindung dan pemberi syafaat. Atas dunia lah ni boleh ramai orang hak sokong, ramai orang hak like, ramai orang hak puji, dan ramai orang hak lindung. Ramai orang lindung, dia ada cover dia, orang-orang hak tu, sehingga siapa ke sudah, walaupun dia ejek hina agama Allah, tapi dia tidak diambil tindakan. Ada hal lindung lah tu ni, tidak diambil tindakan. Orang kafir boleh hina agama Islam, tak diambil tindakan. Orang Islam sendiri hina agama Allah, tidak diambil tindakan. Pasal apa? Ada yang melindungi. Baiklah ni kamu dilindungi, sama ada oleh undang-undang atau orang berpengaruh ataupun mana-mana akta yang ada kamu guna, hak kebebasan bersuara ke, kamu dilindungi. Tak apa, dunia. Hari akhirat, laisa laha min dunillahi waliyyun wala syafi', tidak ada lagi pelindung melainkan Allah. Mana kalau kamu lawan Allah, siapa nak lindung kamu? Kalau kamu ejek agama Allah, siapa nak lindung kamu? Kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai permainan dan hiburan, siapa yang nak lindungi kamu? Wa in ta'dil kulla 'adlin la yu'khadh minha ulaika alladhi wa in ta'dil kulla 'adlin la yu'khadh minha. Sekiranya mana kuat bunyi telefon, nak tutup lagu mana ni? Pria pula telefon pagi-pagi ni. Wa in ta'dil kulla 'adlin la yu'khadh minha, dan sekiranya dia hendak menebus dirinya dengan segala jenis tebusan, nescaya tebusan itu tidak akan diterima daripadanya. Hari akhirat, mu bawalah harta hakmu ada, segala harta mu ada untuk menebus dirimu dari azab Allah. Orang kafir ada harta juta-juta, atas dunia lah ni memainkan ayat Allah, mu tidak beriman kepada ayat Allah. Baik, hari akhirat bawalah hartamu, jutawan, bilioner ke siapa ke kamu, bawa, tebuslah dirimu kepada Allah, jangan sampai Allah azab. Apa jadi? La yu'khadh minha, Allah Ta'ala tak terima dah. Dalam ayat yang lain, surah Al-Ma'idah, Allah Ta'ala kata, kalau bawa seisi bumi, malah 2 kali ganda harta seisi bumi, sekali lagi ada, minta dengan Allah, ya Allah, aku tebus diri aku dengan harta ni, selamatkanlah aku dari azab. Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala tak terima. Ma tuqubbila minhum, Allah Ta'ala tidak terima daripada mereka tebusan. Walahum azabun ali. Pasal apa? Mu nak tebus dirimu dengan harta Allah, semua harta tu Allah yang punya. Semua harta tu Allah yang punya, tak ada nilai sikit pun di sisi Allah hak mu nak bagi tu. Tiba-tiba mu seolah-olah nak bayar rasuah, nak rasuah. Allah Ta'ala tak terima dah. Lahum syarabum min hamimin, bagi mereka disediakan minuman dari air panas yang menggelegak, dan azab seksa yang tidak terperi sakitnya, disebabkan mereka kufur ingkar, disebabkan mereka kufur dan ingkar. Ay walau badalat kulla mabdhulin ma qubila minha, bagi mereka tidak diterima apa yang mereka nak tebus, lalu Allah bagi kepada mereka minuman dari air panas yang menggelegak dan azab yang tidak terperi sakitnya, disebabkan mereka kufur dan ingkar. Jadi ini menjadi satu pencerahan kepada kita, betapa penting dan perlunya kita, wajib kita ni untuk bersama dengan agama, untuk berpegang teguh dengan wahyu yang Allah Ta'ala turunkan, dan kita bergabung dengan kumpulan-kumpulan yang benar dalam agama, dalam agama,
dan kita kembali kepada petunjuk yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana inilah dia jalan keselamatan kita di hari akhirat kelak. Di hari akhirat kelak. Biarlah orang kata apa pun, dia mau nak gelar-gelar lah, dia mau nak caci-caci lah. La yakhafuna laumata laim. Orang yang bila dia dah orang panggil berasa dalam diri dia kemanisan hidayah. Allah Ta'ala kata, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Orang yang mana bila dia ni, Allah Ta'ala kata, siapa yang nak murtad, gilahmu. Man yartadda minkum an dini, kalau kamu murtad, fasawfa ya'tillahu biqaumin, Allah Ta'ala akan ganti dengan satu kaum, yuhibbuhum wa yuhibbunah, mereka ni Allah sayang kepada mereka dan mereka sayang kepada Allah. Sifat mereka macam mana? Azillatin 'alal mu'minin, rendah diri dengan orang mukminin. A'izzatin 'alal kafirin, tegas dengan orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjuang kepada agama Allah, fi sabilillah, pada jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim, mereka tidak takut kepada celaan orang yang mencela. Ikut demo nak kata apa pun, yang penting kita bersama dengan Allah dan Rasul. Okey, hak orang tidak ikut Allah dan Rasul, hak tu hak kena hati-hati. Hak tu kena beringat. Pasal apa? Di hari akhirat nanti Allah Ta'ala tak terima dah tebusan. Mana harta kekayaan yang atas dunia kamu guna untuk lawan agama Allah, sampai hari akhirat Allah Ta'ala tak terima dah. Walaupun kamu bawa harta seisi bumi. Yang ada apa dia? Air panas yang menggelegak. Yang mana bila dicurahkan di atas kepala, habis sampai ke perut dia, akan hancur berkecai. Wal'iyadhu billah, kita berlindung dengan Allah daripada azab seksa je. Allahumma ajidna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lindungi kita daripada api neraka. Wallahu ta'ala ala, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rezekikan kita habis surah ni insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.